Sebermula, sebelum terbitnya matahari yang pertama dan sebelum waktu mula mengira usianya, jagat raya ini hanyalah sebuah lautan rahsia yang sunyi. Syahdan, di atas hamparan kekosongan yang maha luas itu, Allah Azza wa Jalla telah memandang ke arah bumi yang masih kosong dan tandus. Sebuah dunia yang belum pernah disentuh oleh dosa maupun derita. Namun di dalam keheningan Lauhul Mahfuz, sebuah titah yang amat agung telah pun terukir, bahawasanya dari debu dan tanah yang paling hina di bumi ini akan dibangkitkan seorang khalifah. Satu ciptaan yang akan memikul beban paling berat di seluruh kosmos, beban akal dan beban cinta. Inilah hikayat penciptaan yang pertama, saat di mana tanah menangis dan langit menunduk. Syahdan, sebelum tanah dijamah, sebelum jasad dibentuk, dan sebelum roh ditiupkan ke dalam lekuk dada Adam yang pertama, ada sebuah rahsia yang lebih tua daripada masa itu sendiri. Di dalam tradisi luhur Serat Anbiya yang terpatri dalam manuskrip Jawa kuno, dikisahkan bahawa sebelum Adam tiba di pentas penciptaan, Allah Azza wa Jalla telah terlebih dahulu menciptakan satu cahaya yang menjadi punca segala kewujudan. Ia dipanggil Nur Muhammad, cahaya yang paling awal, yang paling suci, yang memancar jauh sebelum mentari pertama menyalakan tirainya. Nur itu melayang-layang di angkasa yang masih sunyi, tidak bersuara, tidak bergerak, hanya bercahaya dengan kesetiaan yang mutlak kepada penciptanya. Kalakian dari nur yang satu itulah Allah mencipta segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Para malaikat diciptakan dari percikannya, syurga dibangunkan dari pantulannya. Dan apabila tiba masanya untuk manusia hadir di pentas dunia, nur itu diinfuskan ke dalam sulbi Adam, sebuah kata dari bahasa Jawa kuno yang bermaksud tulang belakang. Rahsia yang akan diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain, dari satu sulbi ke satu rahim, sehingga tibanya saat nur itu menyingsing kembali dalam wujud seorang Nabi yang terakhir. Inilah yang membezakan Serat Anbiya daripada sekadar kitab cerita. Ia tidak sekadar menyebut bahawa Adam diciptakan, tetapi ia menjelaskan mengapa Adam perlu diciptakan. Kerana di dalam Adam tersimpan amanah cahaya yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Al-Kisah, maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bergema menembusi 7 lapis langit, menitahkan kepada para malaikat yang mulia agar turun ke hamparan bumi. Titah itu sungguh jelas. Ambillah segenggam tanah dari 4 penjuru dunia, dari tanah yang hitam, yang putih, yang merah, dan yang kuning, untuk dibentuk menjadi susuk tubuh manusia yang pertama. Arkian, turunlah malaikat Jibril alaihi salam dengan sayapnya yang membelah awan, memijak permukaan bumi yang masih suci. Namun, saat Jibril merendahkan tangannya untuk mencedok tanah tersebut, bumi tiba-tiba bergetar. Bukan kerana marah, tetapi kerana ketakutan yang teramat sangat. Bumi merintih, meratap dengan bahasa halimunan yang hanya didengari oleh penghuni langit. Bumi merayu kepada Jibril, "Wahai utusan yang mulia, demi Tuhan yang telah mengutusmu, aku memohon perlindungan. Janganlah engkau ambil sebahagian dari tubuhku ini untuk dijadikan manusia." Jibril terhenti. Hatinya yang diciptakan dari cahaya berasa sayu mendengar rintihan alam. Bumi meneruskan keluhannya yang pedih. Ia bukan menolak titah Tuhan, tetapi ia melihat masa hadapan yang amat gelap. Bumi berkata, "Jika tubuhku ini dijadikan manusia, kelak keturunannya akan berjalan di atas belakangku dengan penuh keangkuhan.
Mereka akan menumpahkan darah sesama sendiri, mencemarkan kesucianku dengan maksiat, dan pada akhirnya sebahagian dari mereka akan dibakar di dalam api neraka. Aku tidak sanggup, wahai Jibril, aku tidak sanggup menanggung pedih melihat sebahagian dari tubuhku ini diazab oleh Tuhan kelak. Mendengarkan ratapan bumi yang meremangkan bulu roma itu, Jibril tidak sampai hati. Malaikat yang agung itu menangis, lalu kembali naik ke hadrat ilahi dengan tangan yang kosong, membawa keluhan bumi kepada Sang Pencipta. Hatta hal yang sama turut berlaku tatkala malaikat Mikail dan malaikat Israfil diutuskan. Kedua-duanya tewas oleh rintihan air mata bumi yang tidak sanggup memikul beban dosa anak cucu Adam. Disinilah letaknya keagungan falsafah Serat Anbiya. Ia tidak sekadar menceritakan bagaimana manusia dibuat, tetapi ia membedah psikologi alam semesta. Tanah yang kita pijak pada hari ini, hakikatnya telah menangis menolak kita sejak sebelum kita diciptakan. Tanah itu tahu betapa berat dan hancurnya jiwa seorang manusia yang dikurniakan nafsu. Kalakian takdir Tuhan tidak mungkin tertolak. Maka diutuskanlah malaikat Israel alaihi salam, malaikat maut yang hatinya tidak mudah goyah oleh rayuan, untuk turun mengambil tanah tersebut. Israel tidak mempedulikan tangisan bumi, kerana baginya ketaatan kepada firman Tuhan adalah mutlak, mengatasi segala kesedihan alam. Segenggam tanah itu akhirnya direntap, dan dari rentapan yang dipenuhi air mata bumi itulah susuk tubuh Adam mula dibentuk. Tanah yang suci kini bersiap sedia untuk menerima hembusan roh yang akan mengubah sejarah jagat raya untuk selama-lamanya. Di dalam lipatan Serat Anbiya yang jarang disentuh oleh lidah pencerita moden, tersimpan satu adegan yang paling menyayat jiwa untuk ditatap. Tatkala jasad Adam terbaring keluh di antara Makkah dan Taif selama berpuluh-puluh tahun belum ditiupkan roh ke dalamnya. Azazil yang terkutuk itu hadir, bukan untuk berdoa, bukan untuk memuliakan. Ia datang untuk mengintip dan mengolok. Azazil berjalan mengelilingi jasad Adam yang sunyi itu dengan penuh keangkuhan, menyentuh tanah yang membentuk tubuhnya dengan jari jemari api. Ia masuk melalui mulut jasad Adam yang terbuka, berjalan di lorong-lorong kosong di dalam tubuh yang belum bernyawa itu, lalu keluar semula dengan senyuman yang paling ngeri di wajahnya. Sambil memandang jasad itu dari atas, Azazil berbisik kepada dirinya sendiri dalam bahasa yang hanya difahami oleh makhluk api. Makhluk apakah ini? Ia kosong, ia rapuh, ia terbentuk dari unsur yang paling hina. Jika Tuhan mendahulukan makhluk seperti ini, maka akulah yang paling teraniaya di seluruh alam. Dan dari saat itulah Azazil merancang strategi kejahatannya yang pertama. Bukan menyerang Adam dengan kekuatan terbuka, tetapi dengan menggunakan kelemahan yang tersimpan di dalam tabiat tanah itu sendiri. Ia tahu bahawa tanah mudah terpesona, tanah mudah lupa, dan tanah sentiasa ingin menjadi lebih daripada apa yang telah ditentukan untuknya. Inilah Kaurup, sebuah perkataan Jawa kuno yang bermaksud ilmu yang mendalam, yang paling gelap dalam khazanah Serat Anbiya. Musuh manusia yang paling berbahaya bukanlah yang menyerang dari luar. Ia adalah yang telah mengenali kelemahan kita jauh sebelum kita mengenali diri kita sendiri. Syahdan, setelah tanah liat itu diuli dengan air hujan dari langit dan air mata dari bumi, maka dibentuklah ia menjadi sebaik-baik kejadian. Terbujurlah jasad Adam di antara Makkah dan Taif, bagaikan sebuah tembikar raksasa yang belum bernyawa. Ia kosong, ia sunyi. Selama berpuluh-puluh tahun lamanya, jasad itu ditinggalkan terbaring kelam,
sekadar menjadi saksi bisu kepada peredaran siang dan malam. Para malaikat turun naik, melintasi jasad yang kaku itu dengan penuh tanda tanya. Makhluk apakah gerangan yang diciptakan dari unsur yang sangat kasar ini? Namun, di sebalik jasad yang diam itu, Tuhan sedang merencanakan sebuah keajaiban yang akan menggegarkan seluruh arasy. Hatta tibalah saat yang dinanti-nantikan semenjak azali. Firman Allah menitahkan agar roh ditiupkan ke dalam jasad Adam. Namun Al-Kisah, tatkala roh yang diciptakan dari cahaya suci, itu memandang ke arah jasad Adam yang gelap, pekat, dan sempit. Roh itu berasa enggan. Ia berundur. Roh merintih kepada penciptanya. Wahai Tuhanku, aku ini diciptakan dari cahaya-Mu yang bebas dan meluas. Mengapakah harus aku dipenjarakan di dalam ruang tanah yang gelap dan sempit ini? Maka Tuhan yang Maha Halus tidak memaksa dengan kemurkaan, melainkan dengan kelembutan. Allah Azza wa Jalla memerintahkan roh itu untuk masuk secara perlahan-lahan. Memasuki jasad itu bukan sebagai sebuah hukuman, tetapi sebagai sebuah amanah. Perlahan-lahan, roh itu meresap masuk melalui ubun-ubun Adam. Tatkala roh menembusi mata, terbuka kelopak mata itu. Dan perkara pertama yang dilihat oleh Adam adalah tulisan cahaya di dada syurga. Tatkala roh turun ke hidung, Adam bersin, dan kalimah pertama yang diajarkan oleh Tuhan kepadanya ialah Alhamdulillah. Dan tatkala roh itu akhirnya menjalar ke seluruh urat nadi, daging, dan tulang, tanah yang kaku itu mula bernafas. Debu yang hina itu mula berdenyut. Inilah puncak falsafah Serat Anbiya. Manusia bukanlah semata-mata tanah yang berjalan dan bukan juga malaikat yang bersayap. Manusia adalah pertempuran abadi di antara tanah yang berat menarik ke bawah dan roh cahaya yang sentiasa merindukan langit. Kita adalah gabungan yang paling absurd namun paling indah di dalam kosmos ini. Syahdan, tatkala degupan pertama mengalir di dalam dada Adam dan kalimah syukur pertama di alam semesta telah terucap dari bibirnya yang baru terbuka. Allah Azza wa Jalla melimpahkan wahyu yang pertama. Perkataan wahyu itu sendiri berasal dari tradisi Islam Nusantara yang diresapi falsafah Jawa. Ia bukan sekadar bermaksud wahyu ilahi dalam erti kata yang am, tetapi mengandungi dimensi yang lebih dalam. Ia adalah pancaran ilmu yang turun bukan melalui telinga, tetapi terus meresap ke dalam batin, ke dalam nurani yang paling dalam seseorang yang dipilih. Maka Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu yang ada. Bukan sekadar label dan gelaran, tetapi hakikat, sifat, dan rahsia tersembunyi di sebalik setiap ciptaan. Adam menerima ilmu tentang bintang-bintang, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang bahasa malaikat, dan tentang rahsia di sebalik setiap atom yang menari di alam semesta. Kemudian, Allah memperlihatkan segala yang telah diajarkan itu kepada para malaikat dan bertanya, "Tunjukkanlah kepadaku nama-nama benda ini jika kamu memang benar." Para malaikat, walau diciptakan dari cahaya yang suci dan telah beribadah tanpa henti, tertunduk dalam kerendahan hati yang sempurna. Maha suci Engkau, tiada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Dan Adam pun berkata-kata, menyebut nama demi nama, rahsia demi rahsia dengan fasih dan sempurna. Inilah hikmah yang paling dalam tradisi Serat Anbiya. Kemuliaan manusia tidak terletak pada bahan pembentukannya, kerana tanah memang lebih hina dari cahaya. Kemuliaan manusia terletak pada kauruh, ilmu yang ditiupkan Tuhan ke dalam dirinya. Dan ilmu itu adalah amanah yang paling berat yang pernah dipikul oleh mana-mana ciptaan di seluruh alam.
Kalakian setelah Adam berdiri tegak dengan kesempurnaan akal dan roh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh penduduk langit, sebuah ujian kepatuhan yang akan memisahkan antara kesetiaan mutlak dan keangkuhan yang membinasakan. Sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Sebuah perintah yang mengguncang logik alam semesta. Mengapakah cahaya yang mulia harus bersujud kepada debu yang baru sahaja dibentuk? Namun, bagi para malaikat, ketaatan itu buta dan cinta kepada Tuhan tidak memerlukan sebarang alasan. Tanpa sekelumit ragu, jutaan malaikat yang memenuhi ufuk langit ribah menyembah bumi, memberikan penghormatan kepada khalifah Tuhan. Namun, di sudut alam yang lain ada sesuatu yang tegak berdiri menentang arus kepatuhan itu. Azazil, ketua para malaikat, makhluk yang telah beribadah selama puluhan ribu tahun, yang tubuhnya ditempa daripada pucuk api yang tidak berasap. Tatkala jutaan cahaya merendahkan diri, api itu membesar dengan penuh kesombongan. Apabila ditanya oleh Sang Pencipta, apakah yang menghalangmu daripada turut sujud bersama mereka? Maka, keluarlah jawaban yang menjadi titik mula kepada segala tragedi di alam semesta. Jawapan yang lahir dari sebuah logik yang celaka, aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia, engkau ciptakan hanyalah dari tanah. Disinilah letaknya kebinasaan yang sebenar. Azazil tidak kufur kerana dia tidak percaya kepada kewujudan Tuhan. Azazil kufur kerana dia terlalu taksub kepada asal-usul kejadiannya. Dia mengukur kemuliaan menggunakan sifir bendawi, mengira bahawa api yang menjulang tinggi sentiasa lebih mulia daripada tanah yang diinjak. Dia buta, dia tidak melihat bahawa di dalam tanah yang hina itu telah ditiupkan rahsia ilmu dan roh dari Tuhannya. Sebermula dari detik itu, Azazil dilucutkan mahkota kemuliaannya. Dia tidak lagi dipanggil ketua para malaikat. Dia dicampakkan ke dalam kehinaan dengan nama yang baru, Iblis, sang pelaknat yang dipenuhi keputusasaan. Dan bermulalah sebuah dendam kosmik yang akan berlanjutan sehingga ke akhir zaman. Iblis bersumpah akan menggunakan segala tipu dayanya untuk membuktikan kepada Tuhan bahawa tanah yang diagung-agungkan itu suatu hari nanti akan mengkhianati penciptanya. Syahdan, setelah Iblis diusir dari pintu rahmat, tinggallah Adam alaihissalam bersendirian menikmati keagungan taman syurga. Sebuah alam tanpa cacat celah. Tiada terik matahari yang membakar kulit. Tiada sejuk malam yang membekukan tulang. Segala buah-buahan menunduk saat didekati, dan sungai-sungai mengalirkan susu serta madu yang tidak pernah putus. Namun, di tengah-tengah kesempurnaan kosmik itu, Adam dihurung oleh satu perasaan yang amat asing, kesunyian. Tatkala Adam memandang ke sekeliling, dia melihat segala makhluk ciptaan Tuhan hidup berpasang-pasangan. Merpati terbang beriringan, angin membelai dedaunan, dan cahaya sentiasa memeluk bayang-bayang. Hanya dia sahaja, Khalifah Agung, yang diajarkan segala nama-nama benda, berjalan keseorangan di hamparan syurga yang maha luas. Kebahagiaan yang tidak dikongsi, hakikatnya adalah sebuah penjara batin yang paling sunyi. Maka Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui akan rintihan kalbu hambanya telah menidurkan Adam dengan satu lena yang amat dalam. Hatta di dalam keheningan lena itu berlakulah satu lagi keajaiban. Tuhan tidak lagi mencedok tanah dari bumi untuk mencipta teman buat Adam. Sebaliknya, Tuhan mengambil sesuatu dari diri Adam sendiri. Dari tulang rusuk kirinya yang paling bengkok, diciptakanlah Hawa.
Disinilah letaknya falsafah cinta yang paling luhur di dalam lipatan Serat Anbiya. Hawa tidak diciptakan dari tulang kepala untuk menjunjung titah dan memerintah Adam. Hawa juga tidak diciptakan dari tulang kaki untuk diinjak dan dihina. Hawa diciptakan dari tulang rusuk, tulang yang kedudukannya paling hampir dengan lengan untuk dilindungi dan paling dekat dengan dada untuk dicintai sepenuh jiwa. Apabila Adam terjaga dari lenanya, terpandanglah dia akan seraut wajah yang paling indah. Hilanglah segala kesunyian, genaplah sudah separuh dari jiwanya. Namun, mereka tidak sedar bahawa di sebalik rimbunan dedaun syurga, sepasang mata yang penuh dengan dendam dan kebencian sedang memerhatikan mereka dengan senyuman yang amat ngeri. Kalakian, bermulalah episod tragedi yang paling menyayat hati dalam sejarah umat manusia. Tuhan telah menghalalkan segala isi syurga untuk Adam dan Hawa, melainkan satu hal sahaja, sebentuk larangan mutlak. Janganlah kamu berdua menghampiri pohon ini, kelak kamu akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang zalim. Isna adalah sebuah ujian penyerahan. Namun bagi iblis laknatullah, larangan itu adalah senjata yang paling tajam untuk membinasakan manusia. Iblis tidak datang membawa pedang. Iblis tidak datang membawa api. Iblis merayap masuk ke dalam fikiran mereka membawa racun yang paling berbahaya di alam semesta, harapan. Dengan nada yang penuh simpati dan tipu daya, Iblis membisikkan kata-kata dusta ke telinga Adam dan Hawa. Tuhanmu tidak melarang kamu daripada menghampiri pohon ini, melainkan kerana dia tidak mahu kamu berdua menjadi malaikat atau menjadi makhluk yang hidup kekal abadi, khuldi, di dalam syurga ini. Perhatikanlah kelicikan psikologi ini. Iblis memanipulasi fitrah manusia yang sentiasa dahagakan keabadian dan kesempurnaan. Adam dan Hawa tidak memakan buah larangan itu kerana mereka benci kepada Tuhan. Tidak sama sekali. Mereka memakannya kerana mereka terpedaya oleh ilusi bahawa mereka boleh menjadi lebih dekat dengan keabadian syurga. Mereka tewas oleh sifat lupa. Tatkala buah itu menyentuh kerongkong, alam syurga tiba-tiba berubah. Serta-merta pakaian cahaya yang membalut tubuh Adam dan Hawa luruh ke tanah. Merkah dan terdedahlah aurat mereka. Mahkota kemuliaan ditarik balik. Mereka berdua ditinggalkan dalam keadaan bogel, hina, dan diserang oleh rasa malu yang tidak tertanggung. Dalam keadaan panik dan gemetar, mereka berlari ke sana kemari, memetik dedaunan syurga untuk menutup tubuh mereka yang kini terdedah kepada kehinaan. Pohon-pohon yang tadinya menunduk mesra, kini mengeras. Angin syurga yang tadinya membelai, kini terasa menolak mereka. Syurga tidak lagi mengenali mereka, kerana di dalam tubuh mereka kini mengalir intipati dosa. Maka, bergemalah firman Tuhan yang membawa kepada kejatuhan kosmik yang paling agung. Turunlah kamu semua dari syurga ini, sebahagian kamu akan menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Dan bagi kamu, bumi itu akan menjadi tempat kediaman dan tempat bersenang-senang hingga ke suatu waktu. Adam dan Hawa tertunduk, menangis dengan air mata penyesalan yang tidak mampu memadamkan api takdir. Mereka yang diciptakan dari tanah, akhirnya dihumban kembali ke pelukan tanah. Bermulalah sebuah pengembaraan yang panjang, penuh darah, keringat, dan air mata di sebuah planet buangan yang bernama dunia. Syahdan, tatkala titah pembuangan itu bergema, menembusi lapisan demi lapisan langit, Adam dan Hawa jatuh ke bumi bukan sebagai sepasang insan yang berpegangan tangan. Mereka jatuh berpisah. Serat Anbiya mengisahkan bahawa Adam dijatuhkan di tanah Sarandib, sebuah pulau yang indah namun sunyi di hujung timur dunia,
yang dikenali pada hari ini sebagai Sri Lanka. Di sana, di atas sebuah puncak gunung yang menjulang tinggi dan sentiasa berselimutkan awan, Adam berdiri bersendirian. Di bawah kakinya terpahat tapak yang menjadi saksi bisu kepada keterasingannya, tapak kaki terbesar yang pernah menginjak bumi. Hawa pula diturunkan di bumi yang lain, di sebuah tanah yang jauh di barat, di tempat yang kemudiannya dikenali sebagai Jeddah, nama yang dipercayai berasal dari perkataan Arab bermaksud nenek moyang. Bersendirian tanpa suara Adam yang menenteramkan jiwanya, Hawa berdiri di tepi padang yang luas, menatap langit yang mula diselimuti bintang-bintang malam yang asing. Dan bermulalah pengembaraan yang paling menyayat hati dalam sejarah umat manusia. Selama bertahun-tahun, ada yang meriwayatkan 100 tahun, ada yang menyebut 200 tahun, Adam dan Hawa mengembara di muka bumi yang asing ini, mencari satu sama lain. Adam memanggil nama Hawa di setiap lembah, di setiap lereng gunung, di setiap tebing sungai yang dilaluinya. Air matanya membasahi bumi yang masih muda dan kering menjadi benih bagi pokok-pokok pertama yang tumbuh di muka dunia. Hawa pula di barat sana menangis menghadap lautan yang luas, memanggil nama Adam dengan suara yang semakin serak ditiup angin. Angin membawa panggilannya merentasi samudera yang belum bernama, namun tiada yang menjawab. Inilah falsafah yang paling dalam tradisi Serat Anbiya, bahwa manusia diciptakan dengan satu separuh jiwanya berada pada orang lain. Dan kehilangan itu bukan sebuah hukuman semata-mata, tetapi sebuah pengajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh mana-mana keturunan Adam hingga ke akhir zaman, bahawa mencari adalah sebahagian daripada tujuan hidup kita. Kalakian, pada hari yang telah ditentukan di Lauh Mahfuz, Allah Azza wa Jalla mempertemukan dua jiwa yang rindu itu di sebuah dataran yang luas dan terik, yang kemudiannya diabadikan dalam sejarah dengan nama yang indah, Padang Arafah, yang bererti tempat perkenalan semula. Tatkala mata Adam bertemu dengan mata Hawa di atas hamparan padang yang panas dan luas itu, tiada kata yang mampu menandingi keindahan saat itu. Mereka berlari ke arah satu sama lain, seperti dua sungai yang akhirnya bertemu di muara yang sama, setelah beratus tahun mengalir di lembah yang berbeza. Adam mendakap Hawa, dan Hawa menangis di bahu Adam. Mereka pulang, bukan ke syurga yang telah hilang, tetapi kepada satu sama lain. Dan dalam pelukan itu, bumi yang tadinya terasa seperti penjara, mula terasa seperti rumah yang sementara. Dan dalam keheningan Padang Arafah yang berdebu itulah, bermulanya tradisi mulia yang masih diwarisi oleh jutaan anak cucu Adam setiap tahun, berdiri di padang yang sama, memohon keampunan dan merindukan kepulangan. Di dalam kedalaman falsafah Serat Anbiya yang berbahasa Jawa, tersimpan sebuah konsep yang tidak dijumpai dalam mana-mana kitab lain di dunia ini. Ia dipanggil Sangkan Paraning Dumadi, sebuah ungkapan Jawa kuno yang bermaksud asal-usul dan destinasi akhir segala ciptaan. Manusia, menurut falsafah Serat Anbiya, yang meresapi kearifan Jawa, bukan sekadar makhluk yang hidup dan mati. Manusia adalah jiwa yang sedang dalam perjalanan pulang. Kita datang dari sisi Tuhan, dari hembusan rohnya yang suci, dan kita sedang berjalan, tersaruk-saruk, jatuh bangun, menangis dan tertawa, dalam usaha untuk menemui jalan kembali kepadanya. Adam adalah simbol pertama bagi perjalanan ini. Dia jatuh, tetapi dia tidak berputus asa. Selama bertahun-tahun di bumi yang asing,
Adam mengangkat kedua-dua tangannya ke langit, menangis seorang diri di tebing-tebing batu yang dingin, mengucapkan doa taubat yang kemudiannya diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Wahai Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, nescaya kami termasuk dalam kalangan orang-orang yang rugi. Dan Tuhan yang Maha Pengampun itu mengampuninya. Inilah puncak keindahan Surat Anbiya. Bukan pada cerita penciptaannya yang megah, bukan pada keangkuhan iblis yang tragis, bukan pada kemewahan syurga yang hilang, tetapi pada saat seorang manusia yang paling hina, manusia yang telah mengkhianati amanah syurga, menadah tangannya dengan penuh kerendahan hati dan mendapati bahwa tangan Tuhan masih terhulur untuk menerimanya. Inilah sangkan paraning dumadi. Kita berasal darinya dan kepadanya kita kembali. Bukan kerana kita sempurna, tetapi kerana Dia Maha Penyayang. Dan jarak antara kita dengannya tidak pernah diukur dengan jarak fizikal, tetapi dengan kedalaman air mata penyesalan yang kita sanggup tuangkan. Adam jatuh lalu bangkit. Itulah warisan kita. Itulah takdir kita. Syahdan, begitulah berakhirnya babak pertama kisah umat manusia. Kita semua yang bernafas pada malam ini, hakikatnya adalah anak-anak buangan. Kita adalah waris kepada sebuah penyesalan kosmik. Di dalam setiap titis darah kita mengalir rindu dendam Adam kepada kampung halamannya yang sebenar, syurga yang telah lama ditinggalkan. Namun, di dalam luhurnya naskah Surat Anbiya, kejatuhan Adam itu bukanlah sebuah kutukan yang sia-sia. Ia adalah sebuah takdir yang telah tertulis rapi di Lauh Mahfuz. Kerana Tuhan tahu kesempurnaan malaikat yang tidak pernah berbuat dosa adalah indah. Namun, air mata taubat seorang manusia yang berdosa jauh lebih dicintai olehnya berbanding ibadah iblis yang disaluti kesombongan. Tanah yang hina ini dibiarkan jatuh agar ia belajar bagaimana caranya untuk merangkak, berdiri, dan mencari jalan pulang kepada penciptanya. Inilah sangkan paraning dumadi. Kita berasal darinya, dan kepadanya kita sedang berjalan pulang, walau satu langkah demi satu langkah, walau jatuh 1000 kali dalam perjalanan itu. Wahai musafir yang sedang mendengar di dalam kegelapan, jika pada malam ini jiwa kalian berasa lelah dan raga kalian berasa hancur oleh beratnya ujian di dunia, ingatlah bahwa tanah yang membentuk tubuh kalian ini telah pun menangis sejak dari hari pertama ia diciptakan. Tidak mengapa jika kalian terjatuh. Tidak mengapa jika kalian menangis. Kerana dari air mata itulah bumi ini dihidupkan. Jika rintihan tanah ini berjaya menyentuh ruang sunyi di dalam kalbu kalian, jika kalian ingin terus berjalan bersama saya, menyusuri rahasia-rahasia alam yang telah lama dilupakan, tinggalkanlah jejak kalian di sini. Tekanlah butang suka, like, sebagai tanda bahawa roh kalian masih merindukan cahaya. Dan tautkanlah ikatan kita dengan menekan butang langgan subscribe, agar pada malam-malam yang seterusnya kita dapat terus membuka lembaran hikayat para anbiya yang menenangkan jiwa. Tutuplah mata kalian. Maafkanlah segala kelukaan hari ini. Kembalilah kepada fitrah dan bermimpilah tentang taman syurga yang sedang menunggu kepulangan kita. Wallahu a'lam bisyawab. Selamat malam dan damailah hendaknya.